dalam kita mengambil dan merenung penutup surah Al-Qiyamah pada memahami ingatan Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan ataupun orang-orang yang diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini mendustakan akan hari kebangkitan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh tengok sama-sama ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Subhanakallahumma bala. Jadi suratul Qiyamah iaitu berada pada ayat yang ke-36 daripada suratul Qiyamah. Jadi hadirin semua, kalau kita lihat dalam surah ini dan kita renungi bersama di dalam surah ini, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu golongan yang ditempelak dengan begitu tegas. Golongan itu adalah mereka mengatakan di peringkat awal sekali. Dia kata apa? Allan najma'a idhamah. Adakah mereka menyangka kami tidak akan mampu untuk menghitungkan jari-jari tulang mereka, tulang-tulang jari mereka. Itu disebut di awal. Yazunnu allan najma'a idhamah. Mereka menyangka kami tidak mampu untuk menghitung tulang-tulang mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak meyakini yang kami ini mampu hidupkan mereka kembali setelah hancur luluh tulang-tulang mereka. Itu keyakinan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-36, Allah berfirman, Ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia itu mereka mengira, yahsabu daripada perkataan hisab, iaitu menghitung, mengira, menjangkakan, an yutraka suda, bahawa mereka itu akan dibiarkan sahaja tanpa dibangkitkan. Ataupun sudah dalam bahasa Arab boleh makna dua. Sudah boleh makna mengikut ahli tafsir As-Suddi mengatakan sudah maknanya la yub'ath, tidak dibangkitkan. Satu. Sudah, kan sudah tu kan? Sudah makna yang kedua, tidak diperintahkan dan tidak ada larangan. Maknanya apa? Tak ada tanggungjawab. Maksudnya begini. Adakah manusia mengira mereka itu hidup dan mereka tak akan dibangkitkan lagi? Ataupun adakah manusia itu mengira dan menghitung mereka itu dihidupkan dan tidak ada perintah atau larangan ke atas mereka? Jadi jawapannya tidak. Jawapannya adalah tidak. Mereka kalau hidup, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau mereka dihidupkan Allah, adanya perintah dan ada larangan yang bertanggungjawab ke atas diri mereka dalam kehidupan mereka. Itu asas yang perlu diketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia telah menjadikan bagi kamu daripada nutfah. Nutfah di dalam bahasa Arab artinya titikkan. Titik. Satu titik begitu. Okay? Nutfatan. Satu titik. Ataupun satu aliran. Satu yang mengalir sikit. Namanya titik. Okay? Namanya titik. Alam yakun nutfatan. Bukankah dulunya manusia itu yakun nutfatan daripada satu titikkan.
atau satu aliran kecil min maniyyin yumna, daripada air mani yang terkeluar ataupun yang terpancar atau yang terpancut. Perkataan mani, tuan-tuan, diambil dari perkataan mani, iaitu yang keluar ataupun yang terpancut ataupun yang keluar. Dan mani ini ada bagi dua-dua jantina. Lelaki memiliki mani dan perempuan memiliki mani. Mani lelaki berasal daripada tulang sulbi, manakala mani wanita berasal daripada taraib, iaitu belah dada. Daripada dada sini asalnya, kemudian turunlah ke rahimnya, maka dia ada air maninya. Dan lelaki pula air maninya berasal daripada tulang sulbinya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tariq. Apa Allah sebut? An-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Tengok, yakhruju min baini sulbi, lelaki sulbi, wat taraib, dan bahagian dada bagi wanita. Satu sulbi, satu taraib. Itu asal keluarnya air mani bagi lelaki daripada sulbi, okey, dan wanita daripada taraib. Taraib ini dikatakan tulang bahagian dada. Okey, tulang bahagian dada. Maka itu asal keluarnya sumber air mani lelaki dan juga perempuan. Bukankah manusia itu diciptakan daripada mani yang terpancar? Tengok. Sebelum saya masuk ayat ni, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 36 tentang adakah dia menyangka dia tak dibangkitkan? Ayat yang ke-37 menyatakan tentang penciptaan. Kenapa, tuan? Ayat 36 nak berikan satu kefahaman kepada kita semua. Wallahu alam dengan hakikatnya. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala tidak akan pernah buat sesuatu itu secara sia-sia dan main-main, tak ada tujuan yang besar. Boleh faham, tuan-tuan, maknanya apa? Dia menciptakan manusia bukan main-main, tetapi ada tujuannya. Sebab itu nanti disebutkan asal penciptaannya yang sangat kecil, tak ada nilai tadi, sampai jadi manusia yang besar. Artinya apa? Kamu diciptakan dengan satu tugasan, satu tanggungjawab dan satu peranan. Tuan-tuan, satu benda je kita nak boleh faham. Cuba bayangkan akhirat tak ada. Tuan-tuan rasa macam mana kita nak hidup kat dunia? Kita akan katakan rugi jadi orang baik. Kalau akhirat tak ada, rugi jadi orang baik. Betul tak, Haji Mahfuz? Baik kita merompak, kita minum arak, kita jadi kaya raya, kita itu dapatkan semua. Sebab apa? Sebab inilah hidup satu-satunya hidup. Betul kan, Haji Mahfuz kan? Kita cari semua keseronokan yang kita nak. Perempuan, arak, harta, kuasa, bunuh orang pun tak apa. Sebab apa? Sebab tak ada balasan. Kalau akhirat tak ada, maknanya kalau akhirat itu tak ada beza antara orang baik dengan orang jahat. Tetapi kenapa adanya tanggungjawab di atas dunia? Kerana satu je wujudnya akhirat. Kalau tak wujud akhirat, tuan-tuan, saya rasa kita tak payah datang kuliah hari ni, tuan-tuan. Baik kita mancing dekat Pulau Sepatang, apa je? Kuala Sepitang, tuan-tuan. Nah, saya dah janji dengan Haji Mahfuz nak makan mi udang kat sana hari Sabtu lepas. Tapi ditakdirkan saya demam hari itu, tuan-tuan, jadi tak boleh nak pergi. Jadi hanya tinggal kenangan saja Kuala Sepitang. Nak Ramadan dah. Nah, doakan dah kalau dapat minggu ni. Baik, hadirin semua. Tuan-tuan, artinya apa? Kalau hidup ini tidak ada akhirat tiada manfaat jadi orang baik. Kerana apa? Kerana dunia bukan tempat dibalas. Maka kalau begitulah, kita semua perlu berlumba menjadi yang paling terbaik di dunia dari sudut mata benda dan pencarian dunia. Tetapi Maha Suci Allah, dan kita syukur pada Allah sebab Allah jadikan adanya akhirat. Orang yang baik bersabar di atas dunia kerana dia nak balasan di akhirat. Tengok, orang yang jahat biar dia seronok sekejap di dunia kerana nanti dia akan rasakan azab kezalimannya di akhirat yang kekal abadi.
Orang yang baik taat kepada Allah, tak ikut keinginan-keinginannya, kerana dia tahu dia akan dibalas kekal oleh Allah di akhirat nanti. Jadi wujudnya akhirat nikmat untuk kita orang beriman. Mudah-mudahan tuan-tuan. Okey, nikmat untuk kita orang yang beriman. Jadi itu satu perkara yang perlu kita cermati. Jadi maknanya apa? Maha suci Allah daripada melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada faedah. Tidak ada faedah. Tidak ada tujuan. Jadi itu asasnya. Maka kita yang diciptakan dengan fasa-fasa yang pelbagai ini pastinya juga memiliki tujuan-tujuan yang besar. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau suara saya hari ini serak-serak basah. Tapi dia pun kata kalau serak-serak ni lagi sedap suaranya. Saya pun tak tahu. Baik. Kemudian katanya apa? Allah berfirman, "Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa." Kemudian setelah sempurna fasa air mani, cecair, tadi cecair, dia berubah kepada alaqah. Alaqah ni apa? Alaqah ini adalah seketul darah, yang darah itu sifatnya beku, bukan cair. Air mani laki dan perempuan bercampur dan betul-betul bercampur, kemudian akan berubah seperti darah yang beku, maknanya seketul. Dia tak cair, yang tadi cair, kemudian dah bertemu, dia tak cair lagi dah. Beku, alaqatan, namanya alaqah. Summa kana alaqatan fa khalaqa, maka daripada perubahan itu dia pun menciptakan fasawwa. Bahkan dia akan sempurnakan setelah proses itu berjalan dengan proses yang lebih cepat sehingga sempurna kejadiannya. Tuan-tuan, ayat ini dia ringkaskan fasa kejadian manusia. Kalau tuan-tuan panjangkan ayat ini dalam surah Al-Mu'minun, Allah ceritakan fasanya secara lengkap. Di dalam ilmu sains, ilmu ini disebut sebagai fasa-fasa dalam ilmu embriologi, iaitu ilmu fasa kejadian manusia. Daripada air mani kepada darah, darah kepada daging, daging kepada tulang, tulang diselaputi daging, daging semuanya menjadi janin, kemudian janin ditiupkan nyawa, maka jadilah bayi. Itu fasa yang penuh itu dinyatakan Allah dalam surah Al-Mu'minun. Kalau tak silap saya ayat 14, kalau tak silap ayat 14. Fasa penuh. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ringkas. Apa dia? Tentang kejadian daripada air mani, kemudian jadi seketul darah, kemudian fakhalaqa, dia ciptakan kamu jadi manusia, fasawwa. Fasawwa makna apa tuan-tuan? Sawa boleh makna dua. Hari itu kita dah belajar dalam ayat yang lepas, kalau tak silap dalam surah Al-Infitar. Apa tuan? Iaitu dialah yang menyamakan semua anggota kamu. Haji Mahfuz, tangan kanan, tangan kiri sama panjang ke tak, Ji? Allahu Akbar. Macam mana boleh ukurannya sama? Sedangkan mak kita tak pernah makan sup pembaris. Allahu Akbar. Macam mana belahan mata kanan dan mata kiri sama diameternya? Terpotong, terbuka. Fakhalaqa fasawwa. Penciptaan yang begitu teliti ini, adakah kamu menyangka kamu diciptakan sia-sia? Tak. Kamu diciptakan dengan tujuan, dengan objektif, dengan matlamat, sesuatu yang perlu kamu fahami dan renungi. Tapi kami satu je kamu nak kena faham. Macam mana pun kehidupan kamu di dunia ini, akhirnya kamu akan dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Takutlah tuan-tuan, saya pun takut tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, banyak pelanggaran yang kita buat. Kalaupun kita tak langgar, banyak keculasan tanggungjawab yang kita buat. Kalaupun culas tak banyak, banyak kelalaian yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada langgar, kalau tak langgar, culas tanggungjawab. Kalau tak culas tanggungjawab, lalai daripada Allah Ta'ala. Ini 3 tahapan. Kalau dia dah boleh tinggal semua larangan, dia pergi fasa kedua, iaitu buat semua perintah. Dia naik fasa yang paling tinggi,
dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu sempurna dah perjalanan tingkatan kehidupan sebagai hamba, tuan-tuan. Jadi hadirin semua, kita mohon kepada Allah Taala. Saya kadang-kadang kita nak mohon kepada Allah pun malu kadang-kadang. Pasal apa? Nanti kita ulang balik, jadi jahat balik. Lepas tu kita minta balik, sedangkan kita belajar kuliah maghrib hari Isnin minggu pertama. Allah itu Maha Pengampun. Nanti kena minta lagi. Lepas tu kita minta lagi. Lepas tu kita nanti, kadang-kadang kita malu. Kita kata, betul ke tak betul aku ni? Sudah minta lagi. Sudah minta lagi. Sudah minta lagi. Kalau pak kita minta banyak kali macam tu kan, mau penampar naik 2-3 kali. Tetapi kerana itu minta duit. Tetapi kerana kita selalu meletakkan sangkaan baik kita kepada Allah, semoga satu masa Allah Ta'ala berikan kepada kita rasa benci yang benar-benar benci untuk kembali kepada perkara yang dia murkai. Okey, baik hadirin yang saya kasih sekalian, satu perkara perlu kita amati dan cermati bersama di dalam perkara ini. Tuan-tuan kena faham dengan baik. Dan saya pun kena faham dengan baik. Allah Ta'ala sebut apa? Faja'ala minhu zawjaini. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan daripada apa? Terima kasih. Daripada apa? Air mani itu zawjaini, iaitu dua pasangan. Jazakallah khair, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Saya yang semalam injet 2 hari lepas, yang betul-betul demam panas. Lepas tu dah baik dah, alhamdulillah. Ini kesan dia, kesan selepas demam tu, suaranya hilang. Baik hadirin yang saya kasih sekalian, dia berkata, Ustaz, Allah Ta'ala nak bagi cuti, tak payah ceramah. Semalam memang daripada awal pagi sampai malam, tuan-tuan, tak ceramah. Rasa janggal pula. Betul ke aku ni tak kuliah hari ni? Rasa pelik, tuan-tuan. Kita setiap hari mengajar. Okay, kecuali PKP. Tiba-tiba, kalau tak mengajar ni pun mengajar online. Semalam langsung tak ada. Rasa pelik pula hidup, tuan-tuan. Rasa macam ada je yang tak kena, benda yang tak kena. Apa yang tak kerja orang. Baik hadirin yang saya kasihkan. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita. Waktu bila saya punya demam hilang? Saya demam hari Jumaat. Hari Sabtu Haji Mahfuz ajak pergi Kuala Sepitang. Tak boleh pergi. Hari Ahad, saya bawa ratib al-atas dekat Masjid Rahmaniyah. Masa tu masih orang kata hari Sabtu tu paling kritikal. Taklah kritikal sangat. Ahad tu. Malam tu selepas masjid saya pergi ke Ad-Din. Ajat daripada dia orang, dah tukar beberapa kali dah tarikh. Saya kata walaupun tekak saya sakit, badan pun tak selesa sangat, tapi saya kata saya pergi jugalah. Sebab kesian dia dah tukar beberapa hari, 3 kali tarikh dah. Pergi juga, tuan. Pergi santuni anak-anak ni. Dia nak minta bagi nasihat dekat anak-anak yang hafal Quran. Tausiah lah, tuan-tuan. Jadi saya pergi sana. Saya bagi 17 minit je. Ataupun 20 minit lah. 20 minit je. Sepatutnya sejam, tuan-tuan. Saya pun rakam saya punya tausiah 17 minit, tuan-tuan. Kemudian saya doa selepas kuliah tu. Dalam majlis yang sama. Saya doa. Dan saya doa tu, saya minta doa tu diaminkan oleh budak-budak. Salah satu makna daripada doa tu, saya minta keafiatan. Habis je majlis, tuan-tuan, badan saya terus. Tak ada panas. Tak ada penat. Tak ada letih. Tercabut terus, hilang semuanya sekali. Cuma suara je hilang. Tapi tubuh okey. Subhanallah, doa budak-budak ni. Budak-budak belas tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Dosa mana banyak macam kita. Jadi saya doa, mereka aminkan, tuan-tuan. Saya rasa kabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Habis je kuliah, makan. Nak balik tu dalam kereta saya rasa segar, ringan terus badannya. Macam yang panas dalam dah hilang. Yang tu lesu-lesu hilang, semuanya hilang. Tu tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita makin yakin Allah Ta'ala wujud dan mendengar doa kita, tuan-tuan. Tapi kerana diaminkan oleh anak-anak,
yang baik-baik, yang soleh-soleh, dan anak-anak yang dosanya tak seperti kita. Mereka sikit hidupnya awal, tidak banyak dosa seperti itu. Jadi apapun hadirin yang saya kasih sekalian, kita teruskan. Dan faja'ala minhu zawjaini, dan maka Allah Ta'ala menjadikan daripada air mani itu zawjaini, dua pasang manusia. Iaitu ada yang Allah jadikan daripadanya az-zakara, iaitu lelaki. Wal unsa, ada yang Allah jadikan bagi mereka itu unsa. Ada tak orang yang ada dua-dua? Ada, tetapi Al-Quran menyebutkan secara general manusia itu laki perempuan je. Umumnya manusia ini sama ada laki atau perempuan atau lelaki. Tetapi berlaku orang yang ada dua alat. Ada orang yang berkongsi jantina. Namanya dalam bahasa Arab khunsa. Kha, nun, sa, ya. Kalau perempuan, unsa. Kan? Unsa dalam ayat tu. Unsa. Tukarkan alif kepada kha. Alif tu tukar kha. Jadi khunsa. Jadi bila jadi khunsa, maka ianya adalah wanita yang memiliki juga jantina lelaki atau kemaluan, ataupun lelaki yang memiliki kemaluan itu. Khunsa ni pula ada dua jenis. Khunsa yang lelakinya aktif, wanitanya tak aktif. Maknanya kewanitaannya tak aktif. Ataupun khunsa yang kedua, wanitanya aktif, yang lelakinya tak aktif. Dua-dua boleh berlaku, tuan-tuan. Okay, dua-dua boleh berlaku. Macam mana hukum ke atas dia? Hukum ke atasnya adalah mengikut hukum mana yang aktif dan mana yang dia cenderung jadi tabiat dia. Kalau dia cenderungnya banyak kepada perempuan dan yang aktifnya perempuan, maka hukum dia hukum wanita. Kalau yang aktifnya adalah alat lelaki dan kecenderungan gaya hidupnya adalah lelaki, dia dihukumkan sebagai lelaki, bukan perempuan. Okey, jadi khunsa ada satu hukum yang khusus. Allah sebut apa? Kami jadikan daripada air mani itu dua jenis, sama ada lelaki boleh ataupun perempuan pun boleh. Ini dua daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin semua. Ya. Nah. Okey. Aja je. Orang lelaki tapi nak jadi pondan. Poin dekat sini, dia nak jadi pondan. Bukan dia dilahirkan memang pondan. Maknanya dia tu menjadikan dirinya pondan. Dia cenderung jadi pondan. Dia kawan dengan orang pondan. Dia berwatakkan seperti pondan. Tuan-tuan, ini ujian sebenarnya kepada orang itu. Bukan tak ada, ada. Yang terbalik pun ada. Lelaki nak jadi, perempuan, dia nak jadi laki. Tomboy, nak berwatakkan laki. Hadirin semua, pertama sekali, sebelum masuk isu tomboy, isu pondan dan sebagainya, Islam mengharamkan dengan haram yang amat ketat mana-mana lelaki yang berpakaian wanita. Islam mengharamkan dengan pengharaman yang sangat tegas mana-mana wanita yang menyerupai lelaki di dalam pakaian. Itu tu je tak boleh dah. Apatah lagi lelaki nak berubah jadi perempuan dengan watak-wataknya. Ataupun perempuan nak berubah menjadi lelaki dengan watak-wataknya. Hukumnya adalah haram dalam penyerupaan itu. Pakaian je haram. Apatah lagi wataknya itu diubah dan ditukar. Dan orang macam ni tuan-tuan, dia kena daripada awal pembentukannya itu. Kadang-kadang silap dekat mak ayahnya, kadang-kadang salah dekat mana? Masa budak tu kecil, dia anak lelaki, dia berikan main dol. Lepas tu belikan beg tangan budak-budak. Lepas tu rambutnya dipanjangkan. Itulah mungkin sebab dia nak anak perempuan. Tak, jangan, itu kan. Ataupun kesilapan pada suasana persekitaran.
Okey, dia kawan, dia lelaki tapi kawannya dengan semua perempuan. Jadi dia terikut dengan perangai itu. Jadi ini adalah pendidikan awal. Okey, awal pendidikan macam mana anak itu nak dibentukkan supaya dia tidak jadi seperti itu. Okey, macam tu juga terbalik. Kalau anak perempuan masa kecil dah belikan pistol, lepas tu ajak tengok cerita perang, cerita taekwondo, tomboy. Jadi budak tu daripada awal dia sudah terdedah dengan ganas, kuat, dan akhirnya dia cenderung ke arah itu. Tuan-tuan nampak je benda ni simple, tetapi benda ini memberikan kesan kepada anak-anak saat dia masih kecil. Sebab itu dalam proses peringkat awal itu adalah proses yang sangat penting. Dia sama ada daripada ibu bapa sebagai pendidik dan pembentuk karakter dia, ataupun kawan-kawan yang suasana dia ada, dan suasana yang dia ada, ataupun dengan pendidikan yang dia dapat. Maka ataupun bukan doa, ataupun apa yang dia lihat dan dia dengar daripada filem-filem ataupun movie-movie dan animasi yang membentuk pemikirannya. Jadi ini semua memberikan kesan. Apatah lagi dalam zaman moden hari ini, tuan-tuan. Zaman moden hari ini, takut kanak-kanak dia tak boleh nak bezakan. Dia tengok satu cerita dan dia nak terikut dengan cerita-cerita seperti itu. Jadi ini perlu kita sama-sama amati. Dan kita dalam masyarakat pula, tuan-tuan, jangan raikan golongan macam ni. Golongan-golongan macam ni jangan diraikan. Meraikan maksudnya macam mana? Kita kena selamatkan dia, tapi jangan kita angkat dia. Dia tu walaupun pondan tapi baik, masak sedap, Allahu Akbar. Kita pun pergi angkat apung-apung, tuan-tuan. Jadi benda tu membudaya dalam masyarakat. Dah, kita kena selamatkan dia, bagi kaunseling kat dia. Okey, berikan ni kat dia, berikan jalan pulang kepada dia. Itu yang sepatutnya. Okey, itu yang sepatutnya. Baik, hadirin semua, ayat terakhir ni ayat yang sangat penting. Ayat sangat penting. Allah Ta'ala sebut A itu adakah? A adakah? Laisa adakah tidak? Zalika pada itu, pada apa? Alaysa zalika? Alaysa zalika? Alaysa zalika? Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya